kebetulan saya adalah anak Felda. Keluarga saya Felda, ayah saya adalah staf bekas kerani di Felda, dan secara jujurnya saya tahu culture dan juga apa yang dibincangkan, budaya yang ada dalam masyarakat Felda. Dia begini saja. Orang Felda ni dia berterima kasih dengan kerajaan yang telah memastikan kebajikan mereka dalam hidup dekat dalam Felda yang selesa dan sebagainya. Tetapi selepas berubah kerajaan, mereka juga melihat sebenarnya apa agenda yang telah dilakukan yang mereka dapat. Sebab tu hari ni kalau kita tengok generasi kedua dan juga generasi ketiga Felda, dia dah kurang dah nak bercakap sangat tentang soal politik ni. Kalau dulu, pergilah dekat mana-mana, dekat rumah-rumah dewan, mesti akan ada orang-orang yang duduk dalam circle itu yang tak segan-silu mengangkat bendera UMNO dan lain-lain. Tapi hari ini kalau kita masuk dekat Felda, khususnya Felda yang telah berubah lah, yang telah, saya ambil contoh di tempat saya, Felda Midul, Don Pemanis yang lepas secara tradisi sebelum tu kerusi itu adalah kerusi yang dimenangi oleh UMNO BN, tapi dalam PRU lepas telah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan di tempat-tempat yang sebegini sebenarnya dinamik perubahan itu jauh lebih ketara berbanding dengan lokasi-lokasi rural yang lain. Sebab mereka ini berada dalam komuniti terancang, gated area. Dalam itu, mereka ada budaya mereka dan mereka melihat elemen perubahan, mereka merasai secara langsung apa yang dasar-dasar yang kerajaan buat ke atas mereka. Sebab biasanya mana-mana kerajaan pun daripada zaman BN ke PH pun akan ada seorang menteri yang betul-betul jaga portfolio Felda. Tetapi malangnya, zaman Pakatan Harapan, kita bagi portfolio tu pada Azmin Ali. Dan orang tahu, apabila gagal untuk deliver benda yang dituntut, contohnya macam yang disebut banyaklah oleh NGO Felda tentang soal pelupusan hutang dan lain-lain, hal itu orang tahu bahawa ada lack ataupun ada kegagalan yang tidak selesai di bawah Azmin Ali ketika dia menjadi menteri yang menjaga Felda. Sebab tu sejak dari zaman Pakatan Harapan lagi, waktu itu kita jadi sebagai kerajaan, kita question banyak. Azmin Ali kena buat macam ni, menteri kena macam ni, kena turun, Tetapi malangnya, ketika semua pihak tengah berusaha sehabis baik untuk deliver janji dan juga performance terbaik yang boleh kita tawarkan setelah keberanian rakyat lakukan perubahan pada tahun 2018, Azmin Ali sibuk berbincang dengan UMNO dan juga beberapa orang pemimpin bersatu untuk khianat kerajaan Pakatan Harapan waktu itu. Sebab tu kita tak pelik kenapa banyak hal yang sepatutnya beres waktu zaman Pakatan Harapan untuk hal ehwal Felda tidak boleh dibereskan kerana kita bagi kepada orang seperti Azmin Ali untuk menguruskan keadaan itu. Kertas putih pelaksanaan Felda, saya ingat ada diberikan komplit daripada saudara Mazlan Aliman yang terkedepan dalam memperjuangkan nasib peneroka Felda. Tak laksanakan pun, walaupun komplit. Saya sempat tengok kertas cadangan tersebut, memang sangat konstruktif. Kalau boleh dilakukan di zaman Pakatan Harapan, banyak hal ehwal tentang peneroka yang boleh kita bereskan, tapi tidak dibuat. Tetapi adakah kita nak kata itu adalah satu kegagalan? Ya, sebab kita berikan kepada menteri yang salah, iaitu Azmin Ali, yang sibuk berpolitik daripada buat kerja, dan hari ini pun dia sibuk berpolitik daripada dia buat kerja dia. Tetapi jauh lebih penting adalah orang-orang, individu-individu yang sedar untuk lakukan perubahan dalam Felda itu masih lagi dalam Pakatan Harapan. Saudara Mazlan Aliman dan juga tim anak NGO yang memperjuangkan Felda masih lagi hari ini dalam amanah, yang masih lagi bersuara untuk memperjuangkan nasib Felda, dan diteruskan oleh generasi baru. Sahabat saya ramai di kalangan pemuda juga yang menggerakkan, yang membawa suara generasi kedua dan generasi ketiga. Mereka ini masih lagi bersama-sama
berjuang bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk pastikan supaya keyakinan dan juga harapan rakyat ataupun khususnya masyarakat Felda itu masih kekal untuk bersama-sama dengan arus perubahan. Adakah harga kelapa sawit seperti sekarang yang melambung tinggi akan menyebabkan mereka sokong kerajaan Perikatan Nasional? Contohnya sekarang, kalau pilihan raya berlaku dalam masa singkat ini, sekarang harga kelapa sawit melambung tinggi, mereka untung banyak, lepas tu ada durian runtuh, ada bonus lagi. Adakah ini akan menyebabkan peneroka menyokong kerajaan Belum tentu. Perikat? Belum tentu. Belum tentu juga sebab zaman Najib, zaman DN Najib lah jadi Perdana Menteri, saya rasa lebih banyak yang diberikan kepada masyarakat Felda. Tapi dalam keadaan itu pun, kalau masyarakat Felda kata nak berubah, mereka akan berubah sebab generasi kedua dan generasi ketiga dia, mereka tak berfikir macam mana generasi pertama. Lain, cara berfikir mereka lain. Mereka tak melihat gula-gula yang diberikan itu sebagai, sebab mereka berfikir apa tau, siapa pun jadi kerajaan mereka akan dapat, sebab tanah tu tanah mereka. Kalau nak kata harga sawit naik, come on, semua orang tahu harga sawit dunia memang naik. Janganlah, kadang-kadang saya pun agak lucu juga tengok ada setengah orang yang nak overclaim kredit, kata ini kejayaan dia seorang. Come on, semua orang tahu harga sawit sekarang ni memang tengah naik. So, apa sahaja yang kamu buat di peringkat global dunia ini untuk memastikan harga sawit naik? Kamu berada pada tempat yang betul dan situasi yang betul. Tapi tak perlulah nak terlebih claim kredit, kata dengan polisi kita lah yang menyebabkan harga sawit naik. Come on lah. Kebetulannya menteri menteri jaga komoditi itu menteri daripada PAS. Ya, kebetulan kamu berada kat situ. Kalau hari ini Pisces jaga menteri yang jaga sawit pun, harga sawit naik pun, sawit naik lah. Kan? Tapi kalau hari ini menteri, contohnya menteri masih lagi Teresa Kok dan juga Timbalan Menteri masih lagi Datuk Seri Samsul Iskandar, nak overclaim, saya rasa di kalangan kami yang muda-muda ni pun akan ingatkanlah, kata kenapa nak overclaim sangat, sedangkan ini bukanlah usaha kita yang sangat-sangat dominan untuk pastikan benda tu naik kan. Jadi pada saya hari ini pemikiran generasi kedua dan generasi ketiga ini sangat-sangat berbeza. Ya, kerajaan perlu untuk bagi yang terbaik kepada masyarakat Felda, tapi kalau mereka merasakan bahawa dengan pemberian itu masyarakat Felda boleh automatically sokong mereka, maka mereka sedang buat silap. Sebab dah terbukti zaman Najib banyak yang telah diberikan, apa gula-gula yang tidak diberikan, tetapi banyak tempat juga yang bertukar daripada PN kepada Pakatan Harapan. Jadi itu adalah bukti lah. Tapi kalau hari ini dengan tidak banyak pun usaha signifikan yang dibuat untuk membela peneroka dan lain-lain, maka pada saya tak jadi ataupun itu akan menjadi sebab yang besar untuk mereka sekali lagi untuk lakukan perubahan, untuk tidak mengundi establishment tetapi mengundi anti-establishment, iaitu kelompok pembangkang.